أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahibul Fadilah, Tuan Imam, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, dihormati seluruh kepimpinan Masjid Ibnu Abbas, yang dikasihi lagi sentiasa didoakan ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan dan perempuan, para jemaah. Mudah-mudahan duduk kita pada pagi ini duduk yang mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita menyambung program kita, pengajian kita pada ayat yang ke-55. Betul, 55. Ayat yang ke-55 dan yang ke-56, insya-Allah. Jadi sama-sama kita membacakan ayat ini bagi menambahkan keberkatan majlis kita pada pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Yang membawa erti, dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang dengan mata kepala kami. Maka kerana itu kamu disambar petir sedang kamu semua melihatnya. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, atau pingsan dari sambaran petir itu, supaya kamu bersyukur. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan dengan perkataan idh.
Yang mana sebelum itu ada 5 ayat dah sebelum itu Allah mulakan dengan perkataan id. Kalau kita tengok mula daripada ayat 49 1, ayat 50 2, ayat 51 3, ayat 53 4, ayat 54 yang kelima, dan ayat yang ke-55 yang ke-6. Iaitu bila disebut perkataan id, nak menceritakan peristiwa yang sangat pelik, yang sangat memeranjakkan, yang dilakukan oleh Bani Israel. Orang-orang Bani Israel ini, mereka ni satu kumpulan manusia yang menganggap diri mereka sangat mulia dan merasakan mereka ini orang yang diperlukan oleh Tuhan iman mereka. Maksudnya mereka rasa Tuhan ni sangat berhajat kepada iman mereka. Sampaikan minta ke perkara yang tak masuk akal. Minta ke perkara yang kita kata nak tengok Allah Ta'ala adalah satu perkara yang cukup berat, dan juga permintaan yang cukup memeranjakkan daripada Bani Israel. Jadi mereka nak tengok dengan mata kasar mereka sendiri, seperti mana mereka melihat. Tak cukup dah mereka dah lihat macam-macam mukjizat Nabi Musa AS. Mereka dah lihat bagaimana Nabi Musa AS mukjizatnya tongkat bertukar jadi ular. Dan juga mereka melihat bagaimana lautan terbelah dua. Perkara itu mereka saksikan sendiri dengan mata kepala mereka. Sehingga kan ahli-ahli sihir yang berada pada ketika itu menyaksikan bahawasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukanlah satu sihir. Ahli sihir dia tahulah sihir ataupun tidak. Jadi mereka ahli sihir ini melihat apa yang dibuat oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Bahkan ia adalah mukjizat. Mukjizat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Sebab itu ahli sihir saat melihat tongkat Nabi Musa bertukar jadi ular, mereka semuanya beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun ada di kalangan orang-orang Bani Israel ini kumpulan golongan-golongan yang memiliki persoalan yang pelik-pelik yang ada di dalam hati mereka, dan mereka gunakan perkataan maknanya mereka menggunakan perkataan lan nu'mina. Kalau lepas tu wa iz qultum ya Musa lan nu'mina. Lan dalam bahasa Arab, lan itu maknanya nafyu lil abad. Apa makna nafyu lil abad? Selama-lamanya kami tak akan beriman. Maksudnya dia kata, wahai Musa, selama-lamanya kami tak akan beriman. Ni antara perkara yang sangat kita kata sangat sombong lah. Maknanya tak ada perkataan kita nak ungkapkan kepada golongan ini. Bahkan Allah Ta'ala ceritakan panjang lebar kisah Bani Israel ni kepada kita supaya kita mengambil pengajaran. Jangan jadi seperti mereka, kerana mereka adalah simbol manusia yang tidak mendapat hidayah. Simbol manusia yang tak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana begitu banyak persoalan mereka. Kerana begitu banyak kita panggil persoalkan apa yang datang daripada Nabi mereka. Setelah mana mereka melihat keajaiban-keajaiban mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tak cukup dengan itu mereka persoal macam-macam, akhirnya mempersoalkan nak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ia ada menyebutkan bagaimana Bani Israel yang ikut Nabi Musa ni 70 orang. 70 orang yang kira kita kata daripada pengikut Nabi Musa itu 70 orang yang paling baik.
Kira yang paling baik, yang kira kita kata yang dipilih sendiri oleh Nabi Musa AS. Namun kita tengok bagaimana hak 70 orang ini pun, hak terbaik sekali pun dah perangai macam ini. Cuba bayangkan baki itu macam mana kan? Jadi saat mereka mendengar kalam Allah, disebut dalam tafsir Ibn Katsir, bukan hanya maknanya mereka ikut Nabi Musa pergi itu kan, pergi ke orang panggil apa, bermunajat tu, bukan hanya sekadar mereka ikut, bahkan mereka pun dengar kalam Allah, mereka dengar suara Tuhan. Dengar tu tak cukup bagi mereka persoal pula, mereka kata kami tak akan percaya selama mana kami tak tengok sendiri dengan mata kepala kami Tuhan itu. Sedangkan perkara itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, maknanya memperlihatkan dirinya. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yang mana mata yang Allah Taala cipta, la tudrikul absar, Tuhan ini zatnya tidak dapat dilihat dengan mata kepala manusia. Tak boleh tengok dekat dunia, tak boleh. Wala la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah Taala menafikan, memang tak boleh. Tak boleh nak tengok Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu tidaklah sama seperti makhluk yang ada di atas muka bumi ini, yang kita kata tak boleh. Kita kata makhluk kat dunia ni kita boleh kenal dia, boleh tengok dia dengan mata, dengan kita panggil dengan panca indera kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang terkaya, ataupun yang tak boleh kita lihat dengan menggunakan panca indera kita, dengan mata kita. Jadi soal keimanan ini bukan soal nampak. Soal iman ini soal keyakinan di dalam hati. Soal iman ini bukan benda masalah. Dalam ayat ini menceritakan kepada kita apa? Menceritakan bahawa iman ini bukan kita kata bukan boleh datang dengan kita dapat capai dengan panca indera kita. Kerana kalau kita lihat Bani Israel ini, mereka dah capai dah satu peringkat yang ramai manusia tak dapat. Mana ada orang boleh dengar kalam Tuhan. Tapi Bani Israel dah sampai kepada tahap boleh dengar kalam Tuhan sendiri dengan telinga mereka. Tu pun tak beriman lagi. Jadi bermakna iman ini bukan hanya perkara yang boleh dicapai dengan panca indera. Tetapi iman ialah satu keyakinan yang datang di dalam hati manusia, yang merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengetuk-ngetuk pintu Tuhan dan Tuhan terima. Ada hati-hati yang boleh masuk iman ke dalam dirinya. Dan ada hati-hati yang iman tak boleh masuk. Seperti yang kita sebut dulu, hati-hati yang memiliki dengki, ada hasad, dengki dalam diri, tak boleh masuk iman dalam dirinya. Dan hati yang ada syak, ada keraguan, juga tak boleh masuk iman di dalam dirinya. Sebab tu kita selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disingkirkan syak dan dengki daripada diri kita, supaya iman boleh bertempat di dalam hati kita. Dan keimanan kepada Allah kita tak boleh isi juga dengan kita panggil dengan benda lain. Dia hati kita ni umpama mainan kotak beracun. Tuan-tuan biasa main, saya pun ingat-ingat lupa mainan tu kan. Kalau kita main kotak beracun, dia letak satu kerusi, kita lawan duduk. Siapa yang duduk banyak maka dia menang. Jadi seorang je yang boleh duduk. Siapa yang lebih maka dia akan singkirkan orang lain. Begitu juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan tersingkir bila kita panggil ada benda lain dalam hati kita yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Harap tuan-tuan fahamlah. Maknanya dalam hati ini tak boleh kita nak letak benda lain selain daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita berusaha hari demi hari, sedikit demi sedikit, supaya keimanan kepada Allah itu kita panggil dapatlah kita ni keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita, iman itu bukan satu perkara kita panggil hanya dengan mendengar ataupun dengan melihat, tak. Dia iman adalah satu keyakinan yang ada di dalam hati, yang mana perkara tersebut akan dicapai oleh manusia saat ketika dia bersungguh-sungguh membersihkan hatinya, sehingga hatinya itu dapat masuk cahaya-cahaya iman. Sebab itulah kalau kita baca kisah-kisah orang-orang yang beriman yang terdahulu daripada kita, saat kita baca kisah mereka, kita akan rasa bezanya dunia mereka dengan dunia kita, ataupun bezanya iman mereka dengan iman kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia, dia ni saat ketika dia berjalan melihat tukang besi sedang duduk, kita panggil duduk ketuk besi, besi yang kerah itu boleh lembut. Ibnu Mas'ud memerhatikan tukang besi dan juga besi yang dibakarnya. Mengalir air mata Ibnu Mas'ud. Lalu orang tanya kepada Ibnu Mas'ud, kenapa tuan menangis? Lalu dia kata, bagaimana kamu lihat api itu membakar besi, besi yang kerah itu boleh lembut. Cuba bayangkan bagaimana kita esok, ahli neraka yang dibakar di dalam neraka, bagaimana keadaan mereka. Kita lihat bagaimana lunaknya hatinya dipenuhi dengan keimanan, melihat setiap sesuatu boleh mendapat iktibar, boleh mengambil pengajaran. Tengok api dunia, dipikirkan api neraka, sehingga bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita orang beriman kena melihat sesuatu dengan pandangan iktibar, dengan pandangan mengambil pengajaran. Iktibar ni, ibrah ni, dia asal kalau kita kata ma'bar itu jambatan. Ibrah ni dia macam jambatan. Kita baca satu ayat dalam Quran, kita jadikan ayat itu seolah-olah jambatan untuk kita meletakkan diri kita dalam ayat tersebut. Kita bila kita baca ayat, kita jangan tengok orang lain. Kita ambil diri kita, kita letak diri kita dalam tu. Baca ahli neraka, kita letak diri kita kat situ. Baca ahli syurga, kita letak kat situ. Cumanya ingatan mereka terhadap neraka melebihi ingatan mereka terhadap syurga. Sebab tuan-tuan, syurga ni dia lebih kepada harapan, neraka ini dia lebih kepada ancaman. Ancaman dan harapan, ancaman ini lebih kita kata memberi kesan kepada jiwa dan lebih kuat daripada harapan. Macam kita buat contoh seorang bapa yang dia kata kepada anak dia, abang belajar elok-elok, kalau abang berjaya dapat nombor 1, ayah bagi basikal. Anak ni belajar, akhirnya tak dapat nombor 1, dia relax je balik rumah, tak apa, tak dapat basikal. Berbeza dengan seorang anak yang ayah dia kata, abang belajar elok-elok, kalau tak dapat nombor 1, ayah lempang. Oh, takut dia. Tak dapat nombor 1, memang balik rumah, silap-silap tak balik rumah, minggu tu balik rumah nenek kan. Nak bagi tahunya, itu dia beza antara ancaman dan juga kita panggil harapan. Jadi mereka, ingatan mereka lebih terhadap neraka, sebab ia ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita nak jadi orang yang beriman yang sempurna, kita kena ada 3 sifat. Yang pertamanya, kita kena ada yang dipanggil harapan. Kemudian yang keduanya, kita kena ada yang dipanggil ancaman, takut. Kemudian yang ketiganya, kita kena ada cinta, rindu. Okey, 3 benda ni akan menyebabkan seseorang itu jadi orang yang beriman sempurna imannya. Kena ada 3 ni dalam diri. Tak boleh ada salah satu. Kalau hanya ada harapan, maka orang ini akan jadi kumpulan murji'ah. Murji'ah kita biasa dengar tak? Kalau tuan-tuan tak biasa dengar, murji'ah ini ialah golongan yang melihat dosa, orang tak semayang biarkan dia. Kita tak tahu kita ni syurga ke neraka. Akhirnya kita membiarkan orang buat dosa. Kita membiarkan orang buat dosa dan tidak ada lagi dipanggil nahyu anil munkar. Tidak ada lagi tegahan kepada perkara mungkar. Maka ini golongan murji'ah, golongan yang kita kata harapannya terlalu tinggi kepada Allah, terlalu tinggi sehingga hilang ancaman dan tiada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan ini ialah
golongan yang kita kata bermudah-mudah dalam perkara dosa. Bahkan tak boleh tegur orang buat dosa, kita biarkanlah dia. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Boleh jadi itu, boleh jadi ini. Ini pahaman Murji'ah, pahaman sesat. Pahaman sesat. Dan yang keduanya orang yang lebih kita panggil ancaman daripada harap dan daripada cinta. Bukan lebih, maknanya dia tak ada harap, tak ada cinta, tak ada. Maka dia hanya ada dalam dirinya hanya mengingat ancaman saja, neraka saja. Akhirnya golongan ini jadi kumpulan yang disebut sebagai Haruri. Haruri ini kalau kita baca dalam kitab Syaristani ataupun kitab Al-Milal wan Nihal yang dikarang oleh seorang ulama pada kurun kelima dulu, menceritakan tentang kumpulan-kumpulan yang dah lahir dalam Islam. Di antaranya kumpulan Haruri. Harur ini satu tempat di Iraq. Lahir di situ golongan Khawarij. Jadi golongan Khawarij ini ialah golongan yang hanya ada ancaman, tak ada lagi harap, tak ada lagi cinta. Akhirnya mereka mudah mengkafirkan orang. Orang ni kafir, orang ni kafir, orang ni kafir, orang itu kafir, habis kafir habis orang. Tak semayang kafir masuk neraka. Berzina kafir masuk neraka. Ini kafir, ini kafir. Akhirnya tak ada dosa besar kalau dibuat orang golongan Khawarij, buat dosa besar terus jadi kafir. Jadi tak ada lagi perbincangan selepas itu. Jadi itu kumpulan yang kalau hanya ada maknanya kita panggil harap saja, dan kalau hanya ada ancaman saja. Dan begitu orang yang hanya ada cinta. Dia tak harap, dia tak ada lagi ancaman, dia tak ada lagi harapan. Dia cuma cinta kepada Allah. Jadi dia kata bila orang tegur tak solat ke apa kan, kamu tegur saya tak solat tapi hati saya penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan jadi zindiq. Apa zindiq? Dia kafir dalam keadaan dia tidak sedar. Keluar daripada Islam dalam keadaan dia tidak sedar. Jadi sebab itu kena ada tiga-tiga ni. Dia tak boleh maknanya hanya ada salah satu daripadanya. Jadi kita cuba usahakan untuk dapat yang ketiga-tiga ini. Maknanya kita ada dalam diri kita sudah solat itu jangan hanya harap Allah terima. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah confirm Tuhan terima sembahyang aku, tak. Jadi kita panggil setiap kali kita sudah ibadat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kena ada perasaan supaya Allah terima, dan kita kena ada perasaan bimbang takut Allah tak terima dengan kekurangan-kekurangan yang kita buat dalam solat tadi. Sebab itu jangan lepaskan peluang saat kita lepas solat, istighfar kurang-kurang 3 kali. Dan minta berlindung dengan neraka sekurang-kurang 3 kali. Disebut dalam sebuah hadis bagaimana orang yang sudah solat, dia minta perlindungan daripada neraka 3 kali bersungguh-sungguh daripada hatinya. Lalu neraka ni kata, ya Allah, lindungilah orang ni daripada aku. Neraka doa kepada dia. Begitu juga orang yang minta syurga, 3 kali dia minta bersungguh-sungguh. Bukan minta dalam keadaan hati yang lalai, dalam keadaan hati dia duduk tempat lain, tapi mulutnya sebut, ya Allah, masukkan saya dalam syurga. Ya Allah, masukkan saya dalam syurga. Ya Allah, lindungilah saya dari neraka. Tapi hatinya tak ada takut pun dengan neraka. Tapi kalau minta dengan sungguh-sungguh, disebut dalam hadis syurga, nanti dia akan kata, ya Allah, masukkanlah dia dalam aku. Sungguh-sungguh dia rindu nak masuk syurga nanti, dan pun rindu untuk memasukkan dia ke dalamnya. Baik. Jadi begitu kita kena ada harap, kita kena ada takut dalam setiap ibadat, dan kita kena usaha untuk memperolehi rasa sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga-tiga tu dia kena bergerak sekali. Dia tak boleh salah satu. Hari ni kita lihat kan, ada sebahagian orang kadang-kadang dia tak belajar. Ini masalah. Bila orang nak jadi orang beriman yang sempurna kononnya, akhirnya dia membiarkan dirinya duduk di belenggu dalam kejahilan, dan dia duduk syok sendiri, duk rasa dia dah kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai peringkat dia tak solat, dia rasa lega, lapang. Sampai peringkat dia tak puasa, tak buat syariat Allah, dia rasa lega dan lapang saja. Dia duduk bermain dengan perasaannya, dia duduk merasa dirinya sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikit demi sikit dia terkeluar daripada Islam dalam keadaan dia tidak sedar. Itu maknanya disebut oleh para ulama, siapa yang hanya ada cinta,
maka dibimbangi dia jadi zindik. Zindik ini keluar pada Islam dalam keadaan dia tidak sedar. Baik, dan begitu juga dengan hanya terlalu berharap. Hari ini orang kalau kita lihat kadang-kadang terlalu lebih harapannya kepada Allah Ta'ala, lebih sangat harap. Buat dosa, buat macam-macam, duk rasa ya Allah masukkan aku. Maknanya apa, nanti syurga Allah Ta'ala beri dengan rahmat. Dia duk merasakan harapannya terlalu tinggi sehingga dia tak ada lagi ancaman dalam hidupnya. Jadi kita tak boleh macam itu. Kita kena ada biar-biarin. Sebab tu kata Imam Ghazali, disebut seorang mukmin itu ia perlu ada harap dan takut itu seimbang dalam dirinya. Maknanya ancaman dan juga harapan itu seimbang dalam dirinya. Ancaman itu dengan harapan itu umpama sayap kanan dan sayap kiri. Kalau patah salah satu, maka tak akan boleh terbang lagi. Jadi kita kena jadi macam itulah. Kemudian mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu mereka dipanah dengan petir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah kamu disambar petir sedang kamu semua melihatnya. Disebutkan dipanah petir itu dalam tafsir Ibnu Katsir, 70 orang itu tak mati semua, sekali mati separuh. Kemudian Allah hidupkan separuh, yang separuh lagi melihat pula, yang separuh lagi dipanah petir. Mereka masing-masing melihat bagaimana Allah matikan mereka dan bagaimana Allah hidupkan mereka semula. Disebutkan di dalam kitab dipanggil jumhur ulama mengatakan bahawasanya mati itu memang mati betul. Itu mukjizat. Memang mereka mati terus, mati sungguh-sungguh pada waktu itu. Dan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nak membuktikan kepada mereka, nak menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya bahawa Allah boleh membangkitkan manusia saat manusia sudah mati. Tapi Bani Israel ini, hati degil mereka ini luar biasa. Mereka dah lihat perkara macam itu depan mata mereka pun masih lagi tidak boleh masuk iman dalam hati mereka. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita duduk di tempat mereka, macam mana agak-agak? Sempurna tak iman kita? Maksud tengok orang mati kena panah, hidup balik, sempurna tak iman kita? Belum tentu. Belum tentu. Kalau sekiranya hati kita ini tidak ada kerendahan diri dan harapan kepada Allah, seperti kita sebut tadi, hati ini kena ada perasaan itu. Kena ada perasaan tunduk kepada Allah. Jangan rasa Allah, maknanya kita panggil kita ini layak ataupun kita ini adalah orang yang diinginkan Allah keimanan kita, tak? Kita kena jadi orang manusia yang merasa patut kita ini yang perlu kepada Allah, bukan Allah perlu kepada kita. Golongan Bani Israel ini golongan yang merasa Tuhan perlu kepada mereka. Mereka merasakan Nabi Musa itu perlu kepada iman mereka. Sedangkan Nabi Musa adalah utusan Allah yang datang membawa cinta Tuhan, kasih Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka ini terlepas daripada ujian dunia dan mendapat kenikmatan, iaitu dengan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, dengan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan terlepas daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ni, Allah Ta'ala uji kita dan Tuhan murka kalau kita tak lepas dengan ujian ini. Dan Allah Subhanahu wa taala hantarkan Rasul, tinggalkan Alkitab, supaya kita jadikan dia panduan dalam hidup kita untuk melepaskan diri kita daripada ujian yang serba hebat ini. Ujian yang banyak manusia lupa. Kita ni lupa terus kepada dunia ini adalah ujian. Sehingga kalau kita tengoklah bagaimana sakit kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan pada diri kita, untuk kita ingat kita akan kembali kepada Allah. Tetapi akhirnya kita menjadi manusia yang risau kepada sakit, lupa pada maknanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita risau pada sakit, kita berusaha pusing satu Malaysia, kita pusing satu dunia untuk cari ubat pada penyakit kita. Berikhtiar cari ubat tak salah, tetapi cari ubat sampai tak, maknanya kita kata sampai lupa kepada hakikat yang sebenar dalam hidup ini, juga merupakan satu benda yang salah. Sakit yang sebenar kita ialah mati, tuan. Sakit sebenar kita mati. Semua kita akan mempunyai natijah yang sama.
Orang yang sakit darah tinggi mati. Orang yang sakit kencing manis mati. Orang yang tak sakit aksiden mati. Ada orang yang tak sakit tiba-tiba mati. Ada. Sebab sakit yang sebenar mati. Allah Ta'ala nak suruh kita lihat. Maknanya kita panggil jadikan sakit-sakit yang Tuhan bagi itu peringatan. Sebab tu untung orang yang Allah Ta'ala beri sakit. Sebab apa? Dengan sakit tadi dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saat doktor cakap awak dah tak ada harapan lagi dah. Lagi sebulan ataupun lagi 2 bulan je paling panjang hidup. Jadi waktu itu apa yang peluang yang kita boleh dapat daripada situ ialah memperbanyakkan taubat dan ibadah kepada Allah. Maknanya kita panggil melengkapkan diri kita dengan taubat, melengkapkan diri kita dengan ibadah-ibadah yang kita sebelum ini kita abaikan. Gunakan peluang yang Allah Ta'ala beri. Kita lihat bagaimana guru pada Imam Hasanul Basri, Atta Ibnu Yasar. Dia ni saat ketika dia kena taun, penyakit taun amwas yang ada di Syria zaman dulu. Taun ni dia akan naik tanda kat tangan. Siapa yang naik tanda tu maka tak lama dah hidup. Maksudnya dia akan matilah, tak berapa lama, sebulan 2 bulan mati. Jadi guru pada Hasan Basri ni tadi Ibnu Yasar, saya tak ingat Atok ke apa nama sebelum ni, tapi Ibnu Yasar dia ni bila dia tengok tanda-tanda taun tu ada pada diri dia gali lubang dalam kubur. Dia gali setiap kubur dah. Kemudian setiap kali lepas dia tak balik rumah lah. Dia pergi solat, balik kubur tu lah. Tempat orang panggil apa yang dia gali tadi. Dia duduk kat situ, dia baca Quran. Dia nak mati dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Dia tunggu mati. Sebab tak ada ubat. Penyakit tu tak ada ubat zaman tu. Penyakit kalau kena tu matilah kan. Ramai para sahabat yang mati dengan sebab kena taun amwas. Jadi di antaranya ialah guru pada Hasan al-Basri ni. Jadi dia ni memilih untuk mati sambil baca Quran. Kita sepatutnya bila Allah Ta'ala beri kepada kita macam tu punya pemberitahuan, doktor beritahu 2 bulan 3 bulan lagi, maka kita pilihlah cara bagaimana untuk kita mati. Pilih kan. Maknanya kita ada peluang kat situ untuk memilih. Pilih mati dalam keadaan baca Quran, pilih mati dalam keadaan solat, pilih mati dalam keadaan apa-apa saja ibadah, dalam keadaan zikir, dan kita nak mati dalam keadaan itu. Sebab bu'isal mar'u, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bu'isal mar'u ala ma mata alaihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibangkitkan seseorang itu seperti mana dia mati. Maksudnya kita mati macam mana, macam itulah kita bangkit kelak. Mati tengah gelak, bangkit tengah gelak. Mati tengah mabuk, bangkitlah keadaan mabuk. Temu Allah keadaan mabuk, masuk neraka dalam keadaan mabuk. Tapi bangkit tengah sujud, mati tengah sujud, bangkit dalam keadaan sujud, bertemu dengan Allah dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkit, mati tengah baca Quran, bangkit dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita biar kita nak mati kita tu biarlah mati seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat ini juga antara pengajaran yang kita boleh ambil, bagaimana kilat yang menyambar itu menyebabkan manusia boleh mati. Maksudnya mata kita ni, kita tak nampak kalau tak ada cahaya. Sampai pagi ni tuan-tuan, kalau kita tutup lampu dalam masjid ni, gelaplah kita. Tetapi cahaya ini juga kalau ia terlalu terang boleh membutakan mata. Dan cahaya itu juga kalau terang maknanya sampai boleh peringkat merosakkan diri kita. Dan begitu juga bunyi, kita perlu kepada bunyi. Tetapi kalau ianya terlalu kuat, dia akan merosakkan telinga kita, dia akan merosakkan pendengaran kita, bahkan boleh menyebabkan kematian kita. Begitu kita panggil, kita perlukan kulit untuk merasa. Terlalu sejuk kita boleh beku, terlalu panas kita boleh terbakar. Jadi begitulah manusia lemah aja sebenarnya. Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita dalam ayat ni, sebenarnya kamu tu lemah aja. Macam mana maknanya kita panggil dalam keadaan begitu lemah, dalam keadaan begitu tidak berdaya, tidak mampu, tapi begitu sombong, begitu sombong, begitu angkuh, sampai peringkat nak tengok Tuhan dulu baru percaya. Kalau macam itu dah tak jadi iman lagi dah. Kita sebut kan, iman itu benda yang dipanggil tasdiqun fi qalbi, maknanya membenarkan di dalam hati.
Kalau dah tengok tak, memang kena benar lah. Saya tengok depan saya ada tiang dua, memang saya kena akui yang tiang ni ada dua kat depan saya. Maksudnya kalau saya tak akui, makna saya buta. Tapi bila dia panggil, orang panggil apa, dia dah nampak dah. Dia panggil, tak panggil percaya dah, memang kena, memang orang panggil apa, benda nampak. Jadi sebab itu iman itu adalah satu perkara yang kita panggil dalaman. Kita merasa diri kita bertuhan, kita merasa diri kita diperhati Tuhan, kita merasa diri kita didengari Tuhan. Sebab tu bila kita melihat, kita kata, ramai orang tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha itu Maha ini kan. Tetapi berapa ramai kita di kalangan kita yang merasa diri kita sedang didengari oleh Allah, yang merasa diri kita sedang dilihat oleh Allah. Jadi di sinilah dia yang disebut orang beriman. Orang yang sentiasa merasa dirinya diperhati oleh Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, setiap masa, dia merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu Allah Taala nak sebut kita sini bahawasanya manusia ini terlalu lemah. Datang peti guruh pun mati dah. Lebih sikit volumenya kita kata angin yang kita duduk rasa sedap sejuk ni kan, tapi kalau dia mari kuat ribut lebur habis kita ni, hancur kita rumah-rumah kita, tempat tinggal kita pun tak boleh duduk lagi dah, melayang melambung habis kita. Air yang kita duduk minum sedap ini, kalau dia datang banyak dah tak jadi faedah dah untuk kita, dia jadi bala dah untuk kita. Jadi begitulah bagaimana Allah Ta'ala buat kita serba lemah, supaya kita sentiasa kuat dengan kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang bergantung dengan Tuhan dia kuat. Orang yang bergantung dengan Allah Taala dia tidak akan pernah lemah. Orang yang bergantung dengan Tuhan dia akan rasa selamat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu sebut selalu kan, ulama tafsir. Dia kata seorang anak yang didakap oleh ayahnya merasa dirinya terlalu aman dan selamat. Bagaimana perasaan seorang hamba yang merasa dirinya didakap oleh Tuhan, merasa begitu aman dan begitu seronok. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita kena hadirkan iman dalam diri kita. Dan iman itu tidak akan masuk dalam hati yang dikotori dengan dosa. Yang penuh dengan dosa, dia akan berkurang dan lemah iman itu. Sebab itu kita kena bersihkan hati kita daripada dosa. Hari itu kita suruh istighfar kan? Suruh istighfar, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. 40,000 kali kita cakap. Ia adalah untuk apa? Menggilapkan hati kita. Menggilapkan hati kita supaya hati kita ni bersih daripada dosa. Dan kalau kita lihat bagaimana seorang sahabat Nabi yang datang bertemu dengan Nabi SAW, Nabi tanya dia, kaifa asbahta, apa kabar kamu pagi ini? Lalu apa katanya? Asbahtu mu'minan haqqah, saya pagi ini saya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lainkan jawapan dia. Kalau kita orang tanya apa khabar pagi ini, macam-macam jawapan lain. Tapi dia tak, jawapannya saya benar-benar beriman kepada Allah pagi ini. Lalu Nabi kata, setiap kalam itu ada hakikatnya. Apakah hakikat kalam engkau? Lalu dia kata, wahai Rasulullah, saya seolah-olah melihat arasy Allah Subhanahu wa taala. Saat ketika saya beribadah kepada Allah, seolah-olah saya lihat syurga, saya lihat neraka. Saya melihat orang ahli syurga merasai nikmat di dalam syurga. Saya melihat ahli neraka seolah mereka diazab, maknanya kita panggil bergulungan dengan azab di dalam neraka. Begitu tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat Nabi, sehingga dosa mereka itu membuka hijab-hijab yang menutup hati mereka, seolah-olah syurga, neraka berada di depan mata mereka. Benda-benda yang kena beriman ni seolah-olah nampak di depan mata. Sebab itu takut mereka tu luar biasa. Sebab itu takut, ada yang sampai 40 tahun sembahyang subuh dengan solat, dengan wuduk solat isyak. Imam Abu Hanifah 40 tahun solat subuh dengan wuduk solat isyak. Shaddad bin Aus Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu tak boleh nak tidur malam. Dia nak tidur tu, dia macam orang kena, kita panggil, kita masak beras di atas kuali, dia akan melenting teng teng teng.
panas. Orang umpamakan dia itu duduk di atas tilamnya seperti mana beras yang dipanaskan di atas kuali. Tak boleh tidur, dan dia bangun, kemudian dia pergi ambil wudu, beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia kata, ingat kepada neraka membuatkan aku tidak boleh tidur. Ingatanku kepada neraka membuatkan aku tidak boleh tidur. Begitu juga dengan anak murid kepada Ibnu Mas'ud, Ar-Rabi' bin Khaisam radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang yang Ibnu Mas'ud sebut, ya Rabi', law ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka, fa inni lamma ra'aituka dzakartul mukhbitin. Wahai Rabi', kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kamu, maka Nabi pasti akan sayang kepada kamu sebab sifat-sifat baik yang ada pada diri kamu. Dan saya, kata Ibnu Mas'ud, saat saya melihat kamu, saya teringat orang-orang baik-baik ahli ibadah. Rabi' bin Khaisam, anaknya pelik sampai dia ni sebab apa tak boleh tidur malam. Sebab ingatannya kepada neraka menyebabkan dia tak boleh tidur malam. Ini iman, tuan-tuan. Jadi iman ini tidak akan boleh datang dengan melihat, dengan mendengar. Bukan itu iman. Iman ialah dengan kita membersihkan hati kita daripada sombong, daripada hasad, daripada syak, daripada ragu, dan membersihkan hati kita daripada dosa-dosa dengan kita beristighfar, bertaubat kepada Allah sampai kita melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak seperti orang lain nampak. Orang beriman dia nampak benda-benda yang dijanjikan oleh Allah Taala itu bukan dengan mata, bukan dengan telinga, tetapi dengan imannya itu Allah Taala nampakkannya. Tu. Jadi tuan-tuan, benda ni kita nak terang panjang pun dia benda yang kena dirasai. Tapi sebab itulah kita cubalah istighfar. Kalau dah habis tuan-tuan, sambung dengan selawat 40,000 kali. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dah habis nanti itu dua, istighfar dengan selawat. Mungkin ada yang tak habis lagi istighfar sebab tak sampai 40 hari lagi. Dia sekurang-kurang sehari 1000. Kalau boleh buat 10 hari lagi cantik. Tapi kalau sampai yang dah habis, sebab hari itu ada hamba Allah yang pernah saya bagi amalan ini, dia 10 hari maksudnya dia punya baca tu banyak, sehari 4,000 kali kan, 4,000 5,000 kali kan. Baik. Jadi siapa yang dah habis istighfar, sambung dengan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia rajin nak selawat panjang, selawat Ibrahimiyah, yang paling afdal selawat Ibrahimiyah tu kan, selawatlah macam selawat dalam solat tu, selawatlah 40,000 kali. Baik. Kemudian summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kamu. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ba'atsnakum. Perkataan ba'atha ni digunakan kepada, sebab tu ada kita panggil, ramai di kalangan para ulama mengatakan yang mati maknanya Nabi Musa, anak umat Nabi Musa yang 70 orang yang mati itu bukannya pingsan, mati betul. Sebab digunakan perkataan ba'atha, summa ba'atsnakum. Jadi dibangkitkan itu setelah mati. Dibangkitkan semula, dihidupkan semula. Kemudian dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya yang luar biasa kepada Bani Israel. Jadi apa yang kita boleh fikir kat sini ialah perkara ini kalau ditunjukkan depan siapa pun, kalau ada sombong dalam hatinya, kalau ada syak dan ragu dalam hatinya, tetap iman tak akan masuk. Summa ba'atsnakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata kami bangkitkan kamu. Maksudnya masing-masing melihat bagaimana Allah matikan dan bagaimana Allah bangkitkan. Orang yang dah mati kemudian bangkit semula, tetapi perkara tersebut tidak masuk ke dalam hati mereka. Sebab itulah ayat yang kita baca dulu kan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membutakan mata hati mereka. Bukan buta mata dunia. Tuhan tak bagi buta mata ni, mata zahir ni, supaya dengan mata ini esok menjadi hujah ke atas kita untuk disiksa. Tuhan tak sebut telinga ni, tapi telinga yang ada dalam hati tu, tempat bisikan malaikat, tempat bisikan syaitan. Jadi telinga itu pekak dan tuli, tak dengar peringatan Tuhan.
Sampai benda macam ni jadi depan mata pun masih lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu tuan-tuan, iman ni bukannya sebab tu kita kata kita tak minta untuk melihat neraka dulu baru beriman. Kita tak minta untuk melihat syurga dulu baru nak beriman. Kita tak minta untuk lihat azab kubur dulu baru beriman. Kita tak minta untuk melihat Allah dulu baru nak beriman. Kerana permintaan-permintaan itu belum tentu lagi akan menyebabkan kamu jadi beriman. Belum tentu. Bani Israel ni macam-macam Tuhan bagi kat dia. Cuba bayangkan alangkah kufurnya dia. Sebab itulah maknanya Allah Ta'ala sebut, maknanya khuliqal insan, diciptakan manusia kemudian daripada air mani ni kan, daripada air yang hina kan. Kemudian Allah Ta'ala sebut setelah daripada itu alangkah kufurnya dia. Maknanya setelah pada dia lahir ke dunia, diciptakan daripada air yang hina, keluar pun melalui tempat yang hina, tempat ibu kencing, kita keluar ikut situ kan. Maksudnya daripada saluran itu, maksudnya walaupun daripada saluran lain pun, tapi dari tempat itu kita keluar daripada tempat yang hina, daripada air yang hina, semua benda-benda tu. Tetapi bila lahir manusia jadi alangkah kufurnya dia. Sebab tu bila kita ingat kehinaan kita start daripada mula lahir dulu. Start daripada mula kita sebelum lahir lagi, daripada air apa kita jadi. Kemudian daripada tempat mana kita keluar. Maka ketika itu kalau kita betul-betul berfikir dengan pandangan iktibar, akan hilang sikit demi sikit kesombongan kita. Akan tunduk sikit demi sikit diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan sekalian, iman bukan syarat melihat benda-benda yang kita sebut tadi. Jadi sebab itu jangan duk minta benda pelik-pelik, kerana ia adalah perangai Bani Israel. Hatta yang suka persoalkan ini terhadap para nabi golongan ni, tanya macam-macam. Bahkan nabi ni bangkit di kalangan Bani Israel paling banyak dan paling ramai. Tak ada satu umat pun yang dibangkitkan nabi paling ramai daripada kalangan umat Bani Israel. Bani Israel paling ramai nabi. Lalu mereka pun bangga dengan sebab mereka adalah golongan manusia yang paling ramai nabi dibangkitkan. Lalu kata Syekh Muhammad Wali Syarawi ni, dia jawab benda tu kan. Maknanya kita panggil dalam satu ungkapan dia yang saya rasa agak sedap agaklah jawapan dia. Dia kata nabi-nabi ni umpama doktor yang Allah Ta'ala hantar untuk mengubati hati-hati manusia, untuk mengubati penyakit dalaman manusia. Jadi kita kata satu kawasan tu, dia kata kalau sekiranya doktor banyak, ingatlah bahawasanya tempat itu ramai orang sakit. Jadi dia kata sebenarnya Bani Israel ni ramai orang yang mempunyai penyakit itu. Sebab itulah dibangkitkan nabi-nabi ramai di kalangan mereka. Jadi sebab itu bukan satu perkara, ramainya nabi-nabi bukan untuk dibanggakan. Bukan untuk dibanggakan. Bangga apa kalau sekiranya kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kamu tak buat pada para nabi? Ada yang digergaji, ada yang dipancung, ada yang dijijak dengan kuda, dibunuh, macam-macam diperlakukan kepada para nabi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak mengajak mereka kepada Allah. Kemudian Allah Taala guna summa ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan, cuba bayangkan tuan-tuan, bangkit depan-depan kita dah mati, we check. Kalau kita kata dia ada di kawasan tu, begitu tengok kawan-kawan dia memang mati habislah. Kemudian dah tak bernafas itu, Allah Taala bangkitkan semula mereka. Benda mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada mereka. Sebab itulah mereka ni jadi manusia yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah macam itu pun tapi masih tetap lagi berkeras dan juga sombong, merasa diri mereka mulia, merasa diri mereka rasa mereka ni sya'bullahil mukhtar. Mereka merasa mereka adalah maknanya kita kata sya'bullahil mukhtar ni adalah masyarakat dunia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah golongan terpilih. Sebab itu tuan-tuan tak boleh masuk agama Yahudi. Kalau siapa-siapa nak pergi jadi Yahudi, nak pergi masuk agama Yahudi saja, dia bukan keturunan Yahudi, tak boleh masuk. Dia rasa dia adalah kumpulan mulia, orang lain hina belaka. Sebab tu dia buat perancangan-perancangan sesama dia tak boleh riba. Tetapi dia boleh ambil riba daripada orang lain. Sesama dia memuliakan sesama dia.
tetapi dia hina orang-orang selain daripada kaum Yahudi. Jadi sebab tu plan Yahudi, perangai Yahudi kan, kerja dia mengambil kesempatan dengan kelemahan dan juga kebodohan orang lain. Kita lihat dia ambil kesempatan daripada orang Yahudi Madinah, orang Aus dan juga orang Khazraj di Madinah. Mereka ambil kesempatan daripada dulu sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sikit demi sikit mereka ambil tanah orang Madinah dengan sebab kecerdikan dan kepandaian mereka licik, mereka jadikan Aus dan Khazraj, penduduk Madinah yang asal itu, bergaduh tak berhenti, dan mereka ambil kesempatan daripada situ. Mereka jadi orang yang jual senjata, mereka tak perang, mereka jual senjata. Mereka jadi orang yang beri hutang, mereka tak berperang, bagi hutang. Dan mereka jadi orang yang maknanya meletakkan riba yang tinggi dalam hutang. Dan mereka mengatakan, kalau kamu tak mampu bayar hutang, bagi saya tanah ini. Dia ambil tanah-tanah yang strategik di dalam Madinah. Hampir semua telaga yang ada di dalam Madinah milik Yahudi. Semua telaga milik Yahudi. Sebab tu bila datang Islam, orang Islam ni kena beli air dengan orang Yahudi. Pandai dia, habis semua dia kuasai ekonomi Madinah dengan cara macam itu. Ditimbulkan pergaduhan di antara orang Madinah yang asal, dan dia orang panggil apa, ambil kesempatan daripada itu. Sebab tu bila dia datangnya Nabi SAW, orang-orang Madinah ni dah tak bergaduh lagi, orang-orang Madinah ni dah tak berperang lagi. Orang Madinah bersatu hati. Dia jadi dengki, dia jadi geram. Dan akhirnya apa yang dia buat, dia berpakat pula dengan kuasa luar untuk menghancurkan orang Madinah. Sebab itulah berlaku perang demi perang, dan berlakunya perang Ahzab. Perang Ahzab ini antara plan Yahudi untuk mendapatkan atau menghancurkan umat Islam di Madinah dan menghancurkan Nabi SAW. Tapi mereka tak tahu bahawasanya orang beriman ini ada satu yang panggil, kalau maknanya kita panggil nusrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cerita ni golongan Yahudi ni sampai macam itu, tuan-tuan. Kita baca kisah mereka ni, tuan-tuan. Bukan kita, Allah Taala sebut kisah-kisah pelik-pelik yang jadi kepada mereka supaya mereka beriman. Dan sebenarnya benda-benda tersebut tidak akan mempengaruhi apa-apa pun kalau hati penuh dengan sombong, hati penuh dengan ego, hati penuh dengan kita panggil rasa diri besar, nak bertanya malu, nak tanya takut orang kata bodoh kan. Lepas tu orang panggil apa, bila orang bagi tahu, kita rasa kita dah tahu, ataupun kita rasa yang pendapat kita lebih inilah perangai kumpulan golongan Yahudi. Kemudian min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, supaya kamu jadi manusia bersyukur. Syukur ini, tuan-tuan sekalian, adalah tingkatan paling tinggi maknanya yang Allah Taala paling suka yang kalau ada kepada seorang hamba. Tingkatan yang paling tinggi yang Allah Taala sangat suka kalau sekiranya seorang hamba itu memilikinya. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sangat di kalangan hambaku orang yang bersyukur kepadaku. Maksudnya orang syukur ni tak ramai. Dan syukur itu, kata para ulama, atas lagi tingkatannya daripada sabar. Kerana sabar itu kadang-kadang datang daripada keterpaksaan. Contohlah, saya orang susah, saya terpaksa sabar dengan kesusahan yang saya miliki. Saya terpaksa sabar dengan makanan yang kadang ada, kadang tak ada. Saya terpaksa sabar dengan pakaian yang tak boleh nak ditukar-tukar. Saya terpaksa sabar. Jadi sabar itu boleh ada dalam diri manusia kalau terpaksa. Tetapi syukur, dia datang dalam keadaan rela. Syukur ini datang dalam keadaan rela. Berapa ramai di kalangan orang-orang yang memiliki kelengkapan yang cukup, makan cukup, pakaian cukup, rumah selesa, semuanya selesa. Berapa ramai yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia masih tamak lagi untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak syukur dengan apa yang Allah Taala telah beri. Melihat segala nikmat yang dimiliki, tidak nampak pun bantuan daripada Allah Ta'ala. Merasakan itu usaha dirinya sendiri, itu adalah kesungguhan dirinya sendiri. Maka tidak lagi ada rasa adalah nikmat daripada Allah Ta'ala yang patut dia syukuri. Jadi sebab itu syukur ini adalah satu perkara yang sangat penting. Dan syukur inilah mengajar manusia erti kehidupan yang sebenarnya. Dengan kita bersyukur,
maka kita sudah tidak berharap lagi kepada orang lain. Ruginya manusia kalau dia tak bersyukur. Orang tak bersyukur ni sebenarnya orang yang tak mengenal diri manusia. Di antaranya lah, di antara kenapa kita tak ada syukur, sebab kita belum kenal manusia. Sebab tu kita masih mengharapkan daripada orang lain. Sebab tu kata ulama di antaranya kata Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala. Sulaiman Ad-Darani ini salah seorang daripada ulama tabi'in, atba'ut tabi'in yang terkenal, ahli ibadah. Dia sebut man 'arafan nas istaraha bihi. Siapa yang mengenal manusia, maka dia akan menjadi orang yang paling tenang. Sebab apa? Istaraha bihi. Sebab kalau dia kenal manusia, maka dia akan jadi manusia yang paling tenang. Sebab manusia ni pertamanya tak boleh bagi manfaat dan tak boleh bagi mudarat. Manusia ni dia orang panggil apa? Lemah, serba kekurangan dan serba kita kata memiliki macam-macam keaiban. Jadi sebab itulah jangan duk harap dengan orang lain. Harap orang itu, harap orang ini mentang dia ada jawatan tinggi, jawatan tinggi ke, jawatan besar ke, jawatan apa ke. Dia tak boleh bagi manfaat apa pun untuk kita. Dan dia tak boleh bagi mudarat apa pun untuk kita. Dan dia pun lemah macam kita juga. Dia pun memiliki sifat-sifat seperti kita, kekurangan macam-macam seperti kita. Jadi sebab itulah kalau saat kita mengetahui manusia ini sudah lagi tidak boleh bagi manfaat apa pun pada kita, maka apa yang penting ialah kita jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kita cuba jadi manfaat untuk orang lain dengan manfaat yang sebenar. Manfaat yang sebenar bukannya bagi makan, bagi minum saja, tak. Manfaat yang sebenar ialah mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang sebenar ialah mengajak manusia kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang sebenar ialah mengajak manusia menjadi manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi manusia yang bermanfaat seperti itu. Manusia yang bermanfaat ialah orang yang tidak boleh melihat temannya melakukan kesilapan dan dia diam. Tak. Ini bukan manusia bermanfaat. Manusia paling tak guna sekali. Kalau kita buat salah, tuan, kawan kita duduk diam tak tegur kita, ini kawan tak guna. Tapi kawan yang berguna ialah saat kita buat salah dan silap, dia beritahu, tuan, kawan, sahabatku, kamu salah ni. Maka kawan yang macam ini, tuan-tuan, kawan paling baik. Kawan yang paling baik ialah kawan yang sentiasa menegur silap kawannya. Jadi sebab itu orang bermanfaat, kita jangan faham manfaat pada sudut. Sebab tu kita kena kenal diri kita dulu, baru kita tahu apa yang bermanfaat. Yang bermanfaat, kalau kiranya benda bermanfaat, harta benda nak Nabi akan jadi kaya raya. Tapi Nabi tak jadi kaya raya pun. Nabi ni doa, maknanya Allahumma ahyini faqiran wa amitni faqiran wa ba'athni faqiran. Ya Allah, hidupkanlah saya sebagai seorang fakir, matikanlah saya sebagai seorang fakir, dan bangkitkanlah sebagai seorang fakir. Ada di kalangan para ulama yang mentakwilkan hadis ini dengan mengatakan fakir itu bererti berhajat kepada Allah. Fakir ni mana berhajat, bukan fakir harta, tetapi fakir juga. Tapi Nabi kita SAW orang yang berhajat kepada Allah, hanya semata-mata kepada Allah. Sebab itu Nabi kita SAW bukannya orang yang memiliki harta yang banyak. Sebab itu saat orang menceritakan mengatakan Nabi ini adalah salah seorang kita kata tokoh, ada orang sebut Nabi ni dia cuba gambarkan Nabi ni bukan Rasul, tapi dia ni macam tokoh-tokoh lain lah. Macam mana kita sebut tokoh-tokoh macam raja-raja dunia yang hebat-hebat tu, Kaisar lah di Parsi, kemudian Herakla di Rom, raja-raja lain. Tapi sebenarnya orang kalau kata macam itu salah. Sebab mereka tu Kaisar baik, Herakl baik, raja-raja lain baik, mereka meninggalkan istana-istana yang indah sampai hari ni orang boleh tengok. Maksudnya mereka tinggalkan kita kata satu gambaran, maknanya mereka ini apa yang mereka buat, maknanya mengumpulkan kekayaan dunia. Tetapi bagaimana Nabi SAW, tak ada satu istana pun yang ditinggalkan oleh Nabi kita. Tak ada pun istana Nabi. Nabi cuma duduk bilik-bilik je. Rumah isteri-isteri Nabi itu seumpama bilik-bilik kan. Bilik 1, bilik 2, bilik 3 begitu je di tepi masjid Nabi SAW. Maknanya Nabi bukannya orang yang kaya raya. Sebab itulah orang yang fakir saat ketika dia susah,
Kalau dia mengaji, dia melihat sirah Nabi, dia akan jadi manusia berbangga. Kerana apa? Kerana dia seperti Nabi SAW dari sudut kesusahan dan kefakirannya. Nabi tak pernah ada makanan yang disimpan berminggu-minggu, tak ada. Tak ada gedung yang menyimpan makanan Nabi SAW untuk tahan sebulan, tak ada. Apa yang ada hari itulah dimakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang lebih disedekahkan kepada orang lain. Jadi itu adalah kehidupan Nabi SAW. Manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kalau ada syukur dalam diri, maka dia akan jadi manusia yang serba cukup. Dia akan jadi manusia yang serba cukup dan akan boleh duduk dalam apa ruang sekalipun. Duduklah kat mana pun, dia akan boleh hidup. Duduklah di mana pun, dia akan boleh hidup. Di mana ada udara yang boleh disedut, di mana ada air yang boleh diminum, di mana ada tempat yang dia boleh hidup, maka di situlah dia akan melahirkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu tiada lagi keluh kesah di dalam dirinya, kerana dirinya penuh dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu sebagai kita kata tafsir kita pada pagi ini. Dan saya amat rindu dengan tuan-tuan dan perempuan selama 2 minggu ni kan. Hati itu terlalu resah kerana sangat merindukan maknanya wajah-wajah ibu ayah yang ada di depan ni, muka-muka yang penuh bersemangat untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semangat yang ada pada ibu ayah sekalian dapat juga kat saya ni kan, dapat juga pada keluarga saya kan, kepada kaum keluarga saya kan. Maknanya semangat yang ada ni semangat yang luar biasa, taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa pada Allah as-sabat dan keteguhan. Jangan diambil semula taufik yang Allah dah beri. Kerana hati manusia ini, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mafhumnya, hatian manusia ini lebih cepat legakannya daripada air yang mendidih. Kalau air mendidih kan kita tengok dia berbalik. Hati manusia lebih cepat daripada itu. Hati manusia lebih cepat berbalik daripada itu. Kadang-kadang kita sekejap begini, sekejap begitu, sekejap baik, sekejap elok, sekejap tak elok. Begitulah hati manusia. Jadi sebab itulah kita mohon kepada Allah as-sabat dan keteguhan hati. Minta hati kita ni biar terus beginilah. Biar terus, dan juga kita usahakan agar lebih baik dan lebih baik. Untuk kita bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang disebut sebagai qalbun salim, hati yang sejahtera. Jadi saya mohon maaf kalau sekiranya ada salah silap, dan doakanlah sesama kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan taufik dan hidayahnya untuk kita, dan memperelokkan keluarga kita, memperelokkan masyarakat kita, memperelokkan negara kita, menjadikan kita semua manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang mendapat rahmat dan keampunan daripadamu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami pada hari ini perpisahan yang mendapat rahmat dan keampunan daripadamu ya Allah. Jangan jadikan di kalangan kami ataupun di antara kami orang yang celaka yang mendapat kemurkaan daripadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kami terlalu banyak ya Allah, ampunkanlah ya Allah, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami berharap ya Allah, ya Allah. Jadikanlah harapan kami sepenuhnya kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihani kami di waktu kami kecil dulu ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami yang mengajar kami membaca, yang mengajar kami menulis, yang mengajar kami mengenalmu ya Rabbal Alamin. Ampunkanlah dosa nenek moyang kami yang telah pergi dahulu meninggalkan kami. Ampunkanlah dosa orang-orang yang pernah melakukan kebaikan kepada kami ya Allah, yang membantu kami di saat kami memerlukan ya Allah. Bantu
Ampunkanlah mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa seluruh kaum muslimin muslimat ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang diuji di Palestin, yang diuji di Syria, yang diuji di Yaman, yang diuji di Mesir, yang diuji di Arakan, yang diuji di seluruh dunia ya Allah. Mereka memerlukan bantuan dan pertolongan daripada-Mu ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Jadikanlah kami juga orang-orang yang sentiasa membantu dan bersama dengan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami bersama dengan mereka ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami seperti mana hati para sahabat Nabi-Mu ya Allah. Hati yang penuh dengan keimanan, penuh dengan kesatuan dan ketenangan ya Allah. Hati yang cinta dan takut kepadamu ya Rabbal Alamin. Matikanlah kami ya Allah, mati yang seperti diredai oleh-Mu ya Allah. Mati yang baik ya Allah, ya Allah ya husnul khatimah ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.